Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wallahu amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam perkongsian berkaitan dengan firaq, iaitu kumpulan-kumpulan Islam. Untuk kali ini, fokusnya ialah berkaitan dengan kumpulan yang dinamakan Jabariyah ataupun dikenali juga sebagai Jahmiyah. Oleh demikian, perkongsian kali ini berkaitan 3 perkara asas yang kita cuba bahaskan, iaitu yang pertama, pengenalan umum berkaitan dengan Jabariyah, apa sebab kemunculannya dan apakah asas pengasas dan sebagainya. Yang kedua ialah prinsip pegangan Jabariyah, apakah pegangan-pegangan yang menjadi prinsip kepada kumpulan Jabariyah ini, kita akan kupas. Dan yang ketiga, mengapakah para ulama menolak kumpulan Jabariyah ini, sehingga kan ada di kalangan mereka yang mengatakan bahawa kumpulan ini bukanlah kumpulan Islam, tetapi mereka telah terkeluar daripada agama Islam. Itulah 3 perkara atau yang menjadi asas kepada perkongsian kita pada kali ini, insya-Allah. Para pelajar yang dirahmati Allah, ada 8 isi penting dalam perkongsian kali ini. Yang pertama ialah apakah makna Jabr, yang merupakan tunggak kepada penamaan kumpulan ini, iaitu Jabariyah. Okey, yang pertama ialah apakah makna Jabr. Makna Jabri nafyu fi'li 'anil 'abdi wa idhafatuhu lillahi ta'ala. Dinamakan Jabru itu ialah Al-Jabru bermakna menafikan perbuatan hamba, menafikan perbuatan manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan yang berlaku adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tiada ruang bagi seseorang hamba untuk melakukan dengan iradah dan kehendaknya. Semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Jabr. Iaitu manusia majburun, iaitu terpaksa melakukan semua perbuatan kerana semua itu adalah dari milik Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Jabr. Mereka menafikan perbuatan daripada hamba. Kemudian yang kedua, di manakah pemikiran Jabru ni? Perbuatan ni terpaksa dilakukan oleh manusia ni diambil daripada siapa? Fikratul Jabri laisat arabiyatan. Dia bukanlah berasal daripada pemikiran orang Arab. Wa qad talaqaha Al-Ja'd bin Dirham an Yahudi. Ini penting ya. Dia berasal ataupun dipelajari oleh Ja'du ibn Dirham daripada orang Yahudi. Mana asal usulnya daripada orang Yahudi. Kemudian watalaqaha an Ja'di Jahmu bin Safwan. Kemudian dipelajari pemikiran tersebut daripada Ja'du oleh Jahmu bin Safwan. Itu dia punya peringkat dia. Ja'du mempelajari daripada orang Yahudi dan Jahmu bin Safwan pula mempelajari pemikiran tersebut daripada Ja'du. Jadi itulah dia punya susur alur bagaimana fikrah Al-Jabru tadi sampai kepada orang Islam.
Asal usulnya daripada orang Yahudi. Isi yang ketiga para pelajar sekalian ialah bilakah berkembang ataupun tersebarnya pemikiran ini, ya. Waqad sya'at hazihil fikratu fi awwal asril Umawi. Ini penting juga. Jika ada soalan mata, ya. Mata sya'at hazihil fikrah. Bilakah fikrah Jabariyah ini tersebar? Jawapan dia pada awal pemerintahan kerajaan Umawi. Wantasharat, kemudian tersebar luas, hatta sarat mazhaban fi akhirih. Asal usulnya dia sebagai pemikiran sahaja yang dicetuskan, kemudian bila dah tersebar luas dia menjadi suatu pegangan umum, mazhaban, pada akhirnya, ya. Akhirnya dia menjadi satu pegangan umum ataupun istilah dia mazhab, yang walaupun pada asalnya hanyalah cetusan pemikiran, ya. Berlaku bila? Fi awwal asril Umawi. Kemudian isi yang keempat, kenapakah kumpulan ini disandarkan kepada Jahmu bin Safwan? Jabariyah ni, kumpulan Jabariyah ini disandarkan kepada Jahmu bin Safwan kerana apa? Ini juga penting diambil perhatian, yang merupakan isi yang keempat. Wa tunsabu firqatul jabariyati ila Jahmi bin Safwan li'annahu, ini alasan, ya, alasan kenapa Jahmu bin Safwan disandarkan kepada dia kumpulan Jabariyah ini, ya. Li'annahu yu'tabaru akbaru du'at. Dia kerana beliau merupakan pendakwah utama, ya. Pendakwah yang paling utama berkaitan dengan pegangan ini. Dan juga merupakan pendukung yang paling kuat ataupun pendukung yang paling utama. Oleh demikian, kumpulan ini juga dinamakan sebagai Jahmiyah, iaitu sempena nama Jahmu bin Safwan. Ya, itu alasan dia. Sebab apa tidak dinamakan kumpulan ini kepada yang menerima pemikiran ini, iaitu Ja'du tu, tetapi disandar kepada Jahmu. Kenapa? Jawapannya kerana Jahmu bin Safwan ini merupakan pendukung ataupun pendakwah utama bagi kumpulan ini. Dialah yang menyebarkan pemikiran Jabariyah ini. Oleh demikian, selain nama dia Jabariyah, dia juga dinamakan, kumpulan ini dinamakan juga sebagai Jahmiyah. Berasal daripada nama dia, Jahmu, ya, iaitu kumpulan yang mendukung pemikiran Jahmu bin Safwan, ya. Itulah susur alur ataupun bagaimana penjenamaan Jabariyah dan kenapa dinamakan Jahmiyah. Seterusnya para pelajar dikasihi ialah bagaimanakah sepintas lalu, ya, kisah berkaitan dengan Jahmu ni. Kana Jahmu maula li Bani Rasib min ahli Khurasan wa aqama bil Kufah. Jahmu ni, beliau adalah seorang bekas hamba yang merdeka, ya. Dia asalnya hamba tetapi dimerdekakan oleh Bani Rasib daripada penduduk Khurasan. Kemudian wa aqama bil Kufah, dia tinggal di Kufah. Jahmu ni dia memiliki kemahiran. Apa kemahiran dia? Wali khitabatihi asarun kabirun fi man tabi'ahu. Kemahirannya dalam berpidato memberi kesan yang besar kepada sesiapa yang mengikutinya. Itu kemahiran yang ada pada Jahmu bin Safwan. Oleh demikian, tidak hairanlah dia mampu menarik ramai orang untuk menyertai ataupun mempercayai pemikiran yang dibawanya, sehingga menjadi satu mazhab yang besar, ya. Kemudian isi yang keenam, waqad zahara bi mazhabihi fi Tirmiz. Dia juga Jahmu juga muncul bersama dengan mazhabnya di Tirmiz, ya, dalam
perkongsian yang lepas kita dah lihat di mana kedudukan Tirmiz ni. Ya. Wa kana waziran li Haris bin Suraij. Jahmu ni dia menjadi pembantu rapat, ya, waziran li Haris bin Suraij. Seorang yang bernama Haris bin Suraij, ya. Dia menjadi pembantu kepada Haris bin Suraij, yang mana Haris bin Suraij ni adalah penentang bagi Bani Umayyah. Walamma kharajal Harisu ala Bani Umayyah, tak kala Haris ni keluar untuk berperang ataupun menentang Bani Umayyah, wa hazama ala yadi Salim bin Ahwas al-Mazani, ya. Dia telah tewas ataupun kalah di tangan Salim bin Ahwas al-Mazini. Ya. Jadi maksudnya Haris bin Suraij tadi kalah di tangan Salim bin Ahwas. Oleh kerana Jahmu ni merupakan pembantu rapat bagi Haris, maka apa yang berlaku kepada Jahmu? Wa waqa'a Jahmu asiran. Oleh demikian, Jahmu dijadikan tawanan fi yadihi, di dalam tangan Salim tadi. Salim yang berjaya mengalahkan Haris tadi. Oleh demikian, Jahmu pun dijadikan tawanan. Dan akhirnya waqatalahu sanah 128 Hijrah. Ya. Kemudian Jahmu dibunuh di tangan siapa yang membunuh dia, iaitu Salim bin Ahwas pada tahun 128. Ya. Orang yang membunuh Jahmu juga penting untuk diambil perhatian. Ya. Dan di manakah lokasi kemunculan mazhabnya? Ya. Itu perlu diambil perhatian. Seterusnya, isi yang amat penting, iaitu isi yang ketujuh dalam pembahasan kita, iaitu berkaitan dengan Mabadi'ul Jabariyah. Apakah pegangan yang menjadi prinsip kepada Jabariyah? Ya, ini amat penting. Ada 7 semua dalam buku kamu, boleh merujuk pada muka surat 23. Muka surat 23 ada 7 yang disenaraikan. Jadi kamu kena ingat ke-7 ni dan hafal secara sebaiknya 3. Ya. Kemungkinan nanti soalan dia datangkan 3 mabadi yang menjadi pegangan Jabariyah. Okey, yang pertama apa dia? Al-insan majburun fi fi'lihi. Ya. Ini al-insan, ya. Ada alif di sini. Al-insalu majburun fi fi'lihi. Manusia dipaksa pada perbuatannya. Maksudnya apa yang manusia lakukan ni bukanlah atas kehendak dan juga kemahuan mereka, tetapi dipaksa ataupun Allah yang segala-galanya apa yang dilakukan oleh manusia. Okey, sekurang-kurangnya sampai ini di sini kamu hafal. Ada 4 perkataan saja. Al-insan majburun fi fi'lihi. Fala yusafu bil istita'ati wala qudrata lahu wala ikhtiyar. Bila kata majbur, apa gambaran majbur tadi? Maka manusia tidak disifatkan dengan memiliki kemampuan, begitu juga tidak memiliki kekuasaan, ya, kudrah, wala ikhtiyar, dan juga tidak mempunyai pilihan. Jadi siapa yang mencipta segalanya? Wa yakhluqullahu fihi af'al. Allah lah yang mencipta pada manusia tadi segala perbuatan, kama yakhluquha fil jamadat, seperti mana Allah menciptakan perbuatan-perbuatan yang berlaku kepada jamadat, segala benda yang berbentuk pepejal ni, jamadat, ya. Batu batan, itu semua tu dinamakan jamadat. Jadi seperti mana batu batan, kayu-kayan dan sebagainya, begitulah manusia. Apa yang Allah cipta, itulah yang diterimanya. Itu pendapat ataupun pegangan yang pertama bagi Jabariyah. Kemudian pegangan yang kedua ialah la yusafullahu bisifatin yusafu biha khalquhu. Maknanya Allah tidak bersifat dengan suatu sifat yang ada pada makhluknya.
Yang sifat tersebut juga menjadi sifat kepada makhluknya. Jadi Jabariyah kata tidak akan ada kepada Allah sifat yang sama ataupun yang makhluknya telah disifatkan sedemikian. Kenapa mereka berpegang begitu? Sekurang-kurangnya sampai di sini ya. Apa alasan pendapat ini yang kedua ni? Li'anna hadza yaqtadi tashbih. Kerana kalau kita mengatakan Allah juga bersifat seperti sifat makhluk, sudah tentu membawa kepada persamaan, tashbih, iaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Oleh demikian, berasaskan kepada pendapat pegangan ini, walihaza nafau. Mereka menafikan sifatil ma'ani anillah, menafikan segala sifat-sifat ma'ani daripada Allah Ta'ala. Ini bertentangan dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Itu pegangan mereka yang kedua. Seterusnya pegangan yang ketiga, mereka berpendapat al-qawlu bi khalqil Quran. Mereka berpendapat bahawa Al-Quran adalah makhluk. Sebab apa mereka berpendapat sedemikian? Li'inkarihim sifatil kalam. Seperti mana kita tahu mereka tidak mempercayai ataupun tidak mengakui wujudnya sifat ma'ani dan salah satunya sifat kalam. Sifat kalam ni adalah sifat ma'ani, maka oleh demikian mereka menafikan bahawa Al-Quran, mereka mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah makhluk. Adalah makhluk. Jadi kamu hafaz kurang-kurangnya sampai di sini bagi pegangan. Kemudian ini adalah alasannya. Kenapa mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Dan yang keempat, pegangan Jabariyah juga mereka mengatakan wajib mengenal Allah melalui akal. Wajib mengenal Allah melalui akal. Bukan melalui syarak seperti mana pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi mereka di sini sama seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah juga mengatakan wajib mengenal Allah melalui akal. Dan yang kelima pegangan mereka ialah al-iman huwa ma'rifah. Yang dikatakan iman itu merupakan kenal. Mengenal Allah itu dinamakan iman. Kemudian pegangan yang keenam, mereka ingkaru ru'yatillah. Mereka tidak mengakui boleh melihat Allah Ta'ala. Kenapa pendapat ini menjadi pegangan mereka? Kerana ini alasan dia, lima taqtadihi minat tashbih. Kerana bila kita boleh melihat Allah, oleh demikian membawa kepada Allah juga sama seperti makhluk. Kerana bila kita kata Allah boleh dilihat, maksudnya Allah ada rupa bentuk. Maka ini adalah mustahil. Maka dia adalah tashbih. Jadi tashbih dengan makhluk itu adalah mustahil. Oleh demikian, mereka berpegang kepada, mereka mengingkari ataupun kita boleh, manusia ni boleh melihat Allah. Ini juga bersalahan dengan ahli sunnah. Ahli sunnah berpendapat bahawa di akhirat nanti kita akan boleh diberikan nikmat untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketujuh ialah mereka berpendapat dengan bifana'i jannati wan nar. Mereka berpendapat bahawa syurga dan neraka boleh musnah ataupun akan musnah. Bila akan musnah? Ba'da talazzaza ahlul jannati bina'imiha wa ta'allama ahlun nar bihamimiha. Setelah mana penduduk syurga menikmati segala nikmat syurga dan penduduk neraka merasa kepedihan ataupun kesakitan, siksaan yang ada dalam neraka. Selepas itu, syurga dan neraka akan musnah. Itu pendapat Jabariyah. Dan isi yang terakhir, para pelajar semua, ialah mengapakah para ulama menolak kumpulan Jabariyah. Raddal ulama'u alaihim li'amrain. Para ulama telah menolak kumpulan ini disebabkan dua perkara asas. Yang pertama ialah, ini penting ni, kedua-dua ni perlu dihafal.
Mas'alatul jabri tad'u ila ta'til wa tarkil amal war ruqudi ila al-qadri. Kerana keyakinan ataupun pegangan terhadap jabr, iaitu manusia ni terpaksa, manusia tidak ada kemahuan, manusia tidak ada pilihan, itu nama dia jabr tadi, semuanya daripada Allah, membawa kepada apa? Membawa kepada ta'til. Ya, ta'til maksudnya segala usaha akan terhenti. Itu ta'til. Ya. Wa tarkil amal, dan tiada tindakan ataupun amalan yang dilakukan, dan juga membawa kepada rukud. Ya, rukud ni pasif, iaitu menyerah sahaja kepada takdir dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh sebab tu pegangan Jabariyah ini ditolak oleh para ulama kerana menyalahi ayat-ayat di dalam Al-Quran dan juga nas-nas yang ada ataupun terdapat dalam hadis. Perkara kedua yang menjadi asas kepada penolakan para ulama terhadap kumpulan Jabariyah ialah mughalatu fi ta'wilil ayatil lati tasbutu sifatullah. Ayat lati tasbutu sifatillah. Melampaunya mereka, iaitu Jabariyah, dalam mentakwilkan ayat-ayat yang telah mensabitkan sifat-sifat Allah. Mereka banyak mentakwilkan sehingga pentakwilan yang melampau. Wa fi hadza ta'wil khatarun 'ala al-Quran wa tafahumi ma'anihi. Ini takwil ni, iaitu mengubah kepada makna yang berlainan seperti mana makna yang ada, yang asal, kepada suatu makna yang pada pendapat mereka yang lebih baik, adalah khatarun, merupakan bahaya terhadap Al-Quran, dan juga bahaya juga kepada kefahaman makna-makna Al-Quran, kerana mereka melampau dalam pentakwilan. Pentakwilan melampau. Itulah dua perkara ataupun dua asas yang menjadi menjadi sebab mengapakah para ulama menolak kumpulan Jabariyah. Daripada pegangan-pegangan mereka itu ramai di kalangan ulama yang mengatakan bahawa ataupun menghukumkan mereka ini bikufrihim, dengan kekufuran mereka. Mereka bukanlah kumpulan Islam yang sebenar. Itulah 8 isi yang penting untuk kamu ambil perhatian berkaitan dengan kumpulan Jabariyah. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan berkongsi berkaitan dengan kumpulan Qadariyah. Nantikan, insyaAllah saya akan cuba berkongsi berkaitan dengan kumpulan tersebut. Sekadar ini dulu, wallahu a'lam. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira, sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.